أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ingatlah Allah akan mengajarkan kepada kamu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala amat mengetahui akan setiap sesuatu. Seorang hamba bila dia banyak beribadah, dia insya-Allah menjadi orang bertakwa, Allah akan ajarkan ilmu-ilmu kepada beliau, ya. Sama macam Nabi Khidir ini, dia adalah abdan min ibadina pada ayat yang ke-65. Maka Allah berikan rahmat. Allah kata wa'allamnahu min ladunna ilma. Allah ajarkan ilmu dari sisi Allah. Itu istilah orang cakap ilmu laduni tu. Ya, ilmu laduni ni bukannya bila belajar saja bertapa dekat gua lepas tu jadi kebal, itulah ilmu laduni, ya. Ataupun kalau orang tu pakai serban besar, kemudian ada janggut, kemudian dia boleh baca minda orang, itu ilmu laduni, bukan. Lepas tu tak solat. Lepas tu tak solat, berarti isap rokok, cerut kan. Okey. Jadi jangan tuan-tuan tersilap faham tentang istilah laduni itu. Ladun itu maksudnya dari sisi Allah, dan Allah beri hanya kepada orang yang betul-betul menjadi hamba kepada Allah, ya. Jika dia tak sembahyang, dia isap cerut pula sambil itu kan, dan menipu orang, kemudian kita kata dia ni boleh membaca pemikiran, ilmu laduni, itu sebenarnya adalah mungkin bomoh ataupun yang dapat daripada jin ataupun syaitan. Ya, nauzubillah, kita jangan tertipu, tetapi itu adalah antara cabaran akhir zaman di mana ramai orang yang tertipu dengan sesuatu yang bukan bersumberkan ilmu. Jadi kalau kita tengok tadi Ustaz ya, ayat itu di hujung surah Al-Baqarah ayat 282 berkaitan dengan hutang. Kalau kita buntu dalam nak bayar hutang, sebenarnya banyakkan lagi ibadah, nanti kita jadi takwa, Allah akan ajarkan ilmu macam mana nak menguruskan hutang kita, dan itu adalah antara solusi penting akhir zaman ini Ustaz ya, insya-Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita saksikan sinopsis. 75 hingga 82, lanjutan kisah Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir, dan di sinilah Nabi Khidir mencerahkan, menerangkan tentang 3 peristiwa yang berlaku dan apakah maksud takwil, ya, kesimpulan daripada beliau untuk panduan Nabi Musa sebelum mereka berpisah. Kemudian pada ayat 83 kita akan melihat satu ayat pengenalan tentang Zulkarnain, iaitu seorang pemimpin yang diceritakan, ya, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Soalan inilah yang ditanyakan oleh puak Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Zulkarnain ini bermanfaat, memberi manfaat kepada orang Yahudi, dan mereka ingin tahu adakah Nabi tahu tentang pemimpin yang hebat ini. Allahumma arhamna bil Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم. الله الله الله
resolusi hari ini, iaitu kita bina kesabaran ketika bina ataupun menuntut ilmu. Itu penting agar kita terus mendapat manfaat daripada guru kita. Yang kedua, sedar tahap kesabaran yang seseorang miliki dan jangan susahkan guru. Kita pula yang bagi syarat pada guru, padahal kita yang nakkan hikmah dan juga bantuan. Yang kedua. Yang ketiga, yakin Allah akan gantikan sesuatu lebih baik atas apa yang Allah ambil, atas apa ujian yang Allah berikan. Allah, la ilaha illallah. Perkataan pilihan kita, iaitu sahiba, melindungi, bersahabat ataupun menemankan, 97 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan inilah yang diperkatakan Nabi Musa sedar diri bahawa kalau selepas ini aku ni masih lagi bertanya kepadamu syarat yang engkau kenakan, maka fala tusahibani, ya, dan tak payahlah, aku pun tahu bahawa aku ini tidak layak untuk meneruskan perjalanan bersamamu. Jadi ini adalah satu pelajaran. Dan Nabi Musa orang bertakwa, Nabi Khidir bertakwa, tapi rupanya takwa pun ada pelbagai peringkat. Makin bertakwa, makin diberikan ilmu. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Sedikit tajuk pada hari ini, kita dah belajar berkenaan dengan maksilah, ataupun disebut sebagai maksilah yang tawilah, yang kita kena baca panjang, yang kita baca 4 dan 5 harakat, macam mak jaiz mufassil. Hari ini nak tahu apakah perbezaan antara mak jaiz mufassil yang kita dah belajar dahulu dengan maksilah tawilah. Perbezaan mak jaiz mufassil hakiki dan maksilah tawilah, iaitulah mak jaiz mufassil ataupun yang hakiki berlaku pada huruf mat yang 3, alif, waw, ya. Adapun maksilah tawilah hanya berlaku pada huruf waw, pada huruf ya saja. Ia berlaku pada baris depan, hu, dan juga berlaku pada baris bawah saja. Bihi ataina contoh. Okey. Kemudian yang kedua, huruf mat pada mat jaiz mufassil yang hakiki kekal ketika wasal dan ketika wakaf. Huruf mat itu, huruf mat alif waw ya tu kekal, sama ada ketika waqaf ataupun ketika wasal, sambung ke wakaf kekal. Adapun huruf mat pada maksilah tawilah kekal hanya ketika wasal sahaja. Ketika mana? Ketika wasal sahaja. Dan yang ketiga, yang terakhir, huruf mat pada mat jaiz mufassil ada pada resam, ada pada penulisan. Nampak alif, waw, ya, sama ada tiga-tiga itulah. Okey. Adapun huruf mat pada maksilah tawilah tidak ada pada resam. Dia tidak ada pada penulisan. Dia hanya letak tanda waw kecil saja. Dia tidak sambung dengan huruf hak dhamir tersebut. Okey, itu perbezaan sahaja. Adapun bacaannya pada maksilah tawilah, bila kita baca dengan sambung, baca dengan wasal, maka dibaca seperti mat jaiz 4 ataupun 5 harakat. Terima kasih, wallahu a'lam. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين.